Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ladies and gentlemen, abang kakak, nakama-nakama semua. Alright, so pada hari ini saya nak borak dengan korang semua tentang One Piece chapter 1056. Di mana macam mana yang korang tahu, One Piece chapter 1056 ada satu benda yang agak besar berlaku, which is kita dapat tahu tentang alliance di antara tiga lanun terkenal, iaitu kita ada Buggy, Dracul Mihawk dan juga Crocodile, dan kumpulan diorang ini diberi nama sebagai Cross Guild. Okey, sebelum saya teruskan dengan borak pasal Cross Guild, apa yang berlaku semua tu kan, saya just nak bagi tahu dengan korang semua yang video kali ini adalah video just santai-santai, video borak, di mana video ni memang tak diedit. So kalau korang expect video ni ada gambar bagi ke apa ke, memang tak adalah. Memang like ini memang borak santai je dengan korang semua, sebab saya kena borakkan Cross Guild ni adalah satu benda yang pada saya satu benda yang besar lah. Jadi saya nak borak dengan korang semua. Senang nak cakap, konsep video ini adalah sama macam kalau saya buat live. Cuma bezanya saya tak buat live lah. Saya dah record, saya publishkan dekat korang semua. Jadi dalam video kali ni memang tak ada lagu, memang tak ada gambar, semualah. Memang tak ada edit pun. So just korang dengar je apa yang saya nak cakap. Alright, jadi kita start dengan Cross Guild. One Piece memang sentiasa bagi kita satu benda yang, you know, every chapter ada satu benda besar, which is beberapa chapter lepas Shanks. Dan sekarang ni Cross Guild. Next chapter mungkin Yamato join nakama kita, iaitu Straw Hat Pirate lah. Yamato join Straw Hat Pirate, tapi itu nantilah kita borakkan. Sekarang ni kita nak borakkan pasal benda yang berlaku dalam chapter kali ni, iaitu Cross Guild ni. Alright, so korang fikir, korang bayangkan Buggy. Kita tolak dulu joke kita. I mean, kita cakap Buggy di clown semua tu, kita tolak tepi. Kita cakap pasal Buggy yang Buggy lah. Alright, so korang bayangkan Buggy ni, last kita tengok dia dekat episod 957, manga saya tak ingat chapter berapa. Tapi yang last yang time Shishibukai kena bubar tu, dia kata dia nak larikan diri. Dia suruh orang-orang dia lawan Marine tu semua, tapi dia nak larikan diri. Lepas tu tak ada apa-apa cerita pasal Buggy ni. Out of nowhere, chapter 1053, nama Yonko baru telah pun dikeluarkan. Dan nama Buggy ada. Jadi Buggy ialah Yonko terbarulah bersama-sama dengan Shanks, Blackbeard dan juga Luffy. Jadi sekarang ni guys, waktu lepas Buggy dah di-announce jadi Yonko tu, semua orang tanya-tanya, kenapa Buggy jadi Yonko? Macam mana Buggy boleh jadi Yonko kan? Yelah, kita tahulah dia Buggy di clown semua benda tu, tapi tapi secara logiknya, macam mana dia ni jadi Yonko? Macam tiba-tiba je. Dan kita dapat tahulah jawapannya dekat chapter hari ini. Bukan hari ini, chapter kali ni. Chapter kali ni, di mana kita dapat tahu yang Buggy telah pun buat alliance dengan Crocodile dan juga Mihawk. Tapi sebenarnya kita tak boleh cakap alliance juga, sebab dekat next channel, tengok next panel, next panel, kita dapat tahu yang Luffy cakap yang Dracul Mihawk dan juga Crocodile kerja bawah Buggy. So sekarang ni guys, Cross Guild ni adalah Buggy tu leader tau. Buggy tu leader, bawah dia adalah Dracul Mihawk, Crocodile. So kiranya walaupun macam Blackbeard lah pula Hawkeye dengan si Crocodile ni, diorang macam berkawan lah dengan Buggy tu. Diorang kerja bawah Buggy. So sebenarnya tak tahu jugalah nak cakap yang betul-betul ke dia ni bekerja bawah Buggy ataupun adakah dia alliance. Tapi apa yang dah confirm sekarang ni, diorang team. Diorang sekarang ni satu team guys. Buggy, Mihawk dan juga Crocodile. Crocodile pun sama. Jom kita borak pasal Crocodile. Last kita tengok dia adalah dekat Reverie Arc. Tapi dekat Reverie Arc tu just macam bayang-bayang dia saja. Last kita tengok muka dia Marineford Arc berapa tahun yang lepas. Lama guys, lama. Kita tahu, last kita tahu pasal Crocodile ni, info pasal dia kata dia nak pergi New World. Dan dia ajak Dustbone. Siapa-siapa tak tahu Dustbone tu siapa, Dustbone tu adalah Mr. One. Jadi dia ajak Mr. One ni pergi ke New World. Dan sekarang ni kita dah tahulah dia buat apa kat New World. Ni Cross Guild ni guys. Alright, so Cross Guild ni, apa function dia? Kenapa Buggy and the gang ni buat Cross Guild ni? Kenapa exactly diorang buat ni, saya tak tahu. Tapi apa diorang nak buat, saya tahulah. Di mana kalau kita baca chapter 1056 ni, kita tahu. So selama ni dalam dunia One Piece ni, hanya Marines yang ada wanted poster untuk pirate. Maksudnya diorang ni lah yang buru pirate dan dapat ganjaran. Maksudnya ada wanted poster untuk pirate. Marine ni tak ada. Tapi sekarang guys, Cross Guild punya kumpulan ni, diorang telah pun isukan satu wanted poster, tapi bukannya untuk pirate, untuk Marine. Faham tak konsep dia?
So maksudnya sekarang ni dalam dunia One Piece bukan setakat pirate saja diburu, tapi marine juga diburu. Yes. Dan kalau korang tengok, kalau korang zoom betul-betul time yang Kate explain pasal hal ni, kita dapat tengok wanted poster marine tu sebenarnya tidak ditulis dalam berry. Maksudnya kalau tangkap itu, dia ada star. Dia gantikan dengan star. Contohnya macam, okay, wanted poster, contoh Luffy punya wanted poster lah kan. Kan dia tulis kan, okay, wanted, lepas tu gambar Luffy. Lepas tu ada dead or alive tu. Lepas tu ada nama Luffy lah, monkey di Luffy. And then exact amount Luffy lah, 3 bilion. Tapi bagi punya wanted poster untuk marine ni, dia tak buat macam tu. Dia buat macam tu juga. Cuba beza dia kat mana? Dia tak tulis billion tau. Dia tak tulis nilai ganjaran. Kalau kau tangkap someone ni, kau dapat nilai tu. Contohnya kau tangkap Luffy, kau dapat 3 billion. Macam tu. Dia tak ada tulis macam tu. Dia tulis bintang. Bintang. Ada satu marine ni, kalau korang tengok dekat dalam gambar tu, ada 2 bintang, ada 3 bintang. So, saya punya prediction adalah satu bintang tu maksudnya ada certain amount dia. Maksudnya kalau contoh Garp. Saya ambil contoh lah, Garp. Katalah Garp ni 5 bintang. Contoh. So, kata satu bintang tu mungkin bagi akan award mungkin 500 million. Mungkin. Kita tak tahu. Tapi exact amount dia memang kita tak tahu lah. Tapi yang dah confirm sekarang ni adalah marine diburu, ganjarannya adalah bintang. Maksudnya, bintang tu adalah amount dia. Maksudnya, kalau macam kita kan, kita nak tahu nilai buruan Luffy, 3 bilion. Eustace Captain Kate, 3 bilion. Trafalgar di Waterloo, 3 bilion. Tapi marine ni, dia tak ada macam tu. Dia, okay, contoh, Garp. Sekali lagi saya ulang. Garp, 5 bintang. Tapi tak confirm lagi lah, Garp 5 bintang. Okay, kita tak tahu pun siapa berapa bintang, siapa berapa bintang lagi. Tapi guys, konsep dia sekarang ni adalah, geng Crossguard ni telah pun buat satu benda yang kita tak pernah sangka. I mean, satu benda yang rare dalam dunia One Piece sekarang ni, which is sekarang ni dalam dunia One Piece bukan setakat kau sorry bukan setakat kita boleh buru si Lanun saja. Bounty hunter ni juga sekarang boleh buru marine. Jadi disebabkan benda ni, disebabkan kumpulan Crossguard ni dan dia punya agenda ni, dia punya task ni, bagi telah pun dijadikan Yonko guys. Salah satu sebabnya adalah Crossguard ni. So, pada saya, konsep yang Oda bawa ni adalah satu konsep yang agak berbeza daripada konsep-konsep yang lain. Sebab, korang bayangkan lah. Selama ni kita dapat tengok yang, bounty hunter ni nak dapatkan bounty hunter daripada Lanun saja. Tapi sekarang ni, kau pergi buru marine pun kau dapat. Kau bawa marine tu, kau bawa jumpa bagi, kau bawa jumpa Mihawk, kau bawa jumpa krokodil, kau dapat habuan kau. So, saya rasa yang pasal Crossguard ni akan dibincangkan nantilah. Oda akan explain, saya rasa. Of course lah, memang dia kena explain kot. Sebab, macam kita dah cakap awal-awal tadi, Mihawk. Korang tahu? Mihawk. Saya rasa ramai orang dekat sini minat Mihawk. Okay? Kita tahu Mihawk ni one of the best. The strongest Shishibukai. Tapi, dia join bagi. Even Zoro pun cakap, dia tak sangka yang Mihawk buat macam tu. Yang krokodil ni, okey lah, mungkin dia nak buat pakatan dengan bagi, tak apalah. Tapi Mihawk ni guys, macam mana yang korang tahu, Mihawk adalah the strongest swordsman. Itu kot gelaran dia, tapi dia paling hebat lah. Paling hebat swordsman dekat dalam dunia One Piece ni kan, yang Zoro nak kalahkan semua kan. So, dia ni join bagi guys. Memanglah, dah ada teori daripada beberapa orang sebelum ni yang kata Mihawk join bagi. And sekarang teori tu dah betul. Korang boleh tengok reaction saya. Korang boleh pergi video reaction saya. Korang tengok waktu saya dapat tahu pasal Crossguard ni. Memang saya terkejut guys. Saya ingat bila Kate cakap yang dia marah dekat someone ni, which is bagi ni, saya ingat mungkin dia akan tunjuk gambar bagi ataupun mungkin gambar wanted poster ke apa lah kan. Tapi guys, dia terus tunjuk kita Crossguard ni guys. Dia terus tunjuk tau gambar bagi, Mihawk, Mihawk kalau kat screen kat sini kot, Mihawk dengan krokodil. So, terkejut guys, terkejut. Dan saya pun tak nak borak banyak-banyak sangat pasal Crossguard ni, sebab saya dah borakkan hal ni dengan Abang Zaf daripada Webro. Korang boleh check collaboration kita orang punya video, nanti akan di-uploadkan sebab video ni keluar dulu. Jadi insyaAllah saya akan buat lagi video pasal Crossguard semua ni kalau kita ada info tambahan ataupun saya ada teori ke apa ke. Alright, so sekarang ni jom kita borak pasal what's next for Straw Hat Pirate. What's next?
Apa seterusnya untuk kru Mugiwara ni? Kemana diorang nak pergi? Dalam chapter kali ni kita dah dapat tease sikit lah kemana diorang nak pergi. Di mana 3 kapten tu bergaduh-gaduh, siapa nak pergi mana, siapa nak pergi mana, siapa nak pergi mana. Dan kalau tak silap saya, Luffy pilih yang jalan yang tengah tu, yang east tu, kalau tak silap saya. Jadi kemana east ni pergi? Pulau apa? Itu yang korang nak tahu. Itu apa yang saya pun nak tahu. Tapi of course sebelum benda tu kita tahu, kita boleh buat teori. Alright, so korang saya tahu dah baca One Piece Road to Laugh Tale. Alright, video tu pun saya dah up dekat dalam channel saya ni. Saya collab dengan Wibro juga, korang boleh pergi check. Di mana 3 lokasi Road Poneglyph terakhir mungkin ada dekat tempat-tempat tu lah, which is ada 3 tempat. Yang pertama adalah Fulalet, Hachinosu, tempat Blackbeard. Dan kemudiannya kita ada one of the island yang saya rasa ramai orang tak sabar nak pergi ke situ, Straw Hat Pirate pergi ke situ semua, iaitu Elbaf lah. Dan yang ketiga kita ada Bira. Surprisingly, dalam chapter kali ni, jalannya pun ada 3 guys. Of course, memanglah kita tahu daripada Fisherman Island benda ni dah terang. Memang dekat log post tu memang ada 3 lokasi. Ada 3 jalan kita kena pilih. Tapi macam out of nowhere, tiba-tiba je Oda baru bagi tahu kita tentang 3 lokasi tu. Lepas tu memang ada 3 jalan. So adakah Luffy, Kid dengan Law akan pilih salah satu daripada 3 pulau ni? Kompas tu sendiri menunjuk ke 3 pulau ini, salah satunya. Contohnya, mungkin Law dapat Vira, contoh. Luffy dapat Elbaf. Si Kid dapat Hachinosu. Boleh jadi guys, boleh jadi. So apa pendapat korang tentang hal ni? Korang boleh tinggalkan kat bawah. Mungkin ada yang rasa dia orang akan pergi ke island lain ke apa ke, korang boleh tinggalkan kat bawah. Alright, so sekarang ni kita nak borak pasal what's next for Straw Hat Pirate lah. Perjalanan saya dah cerita. Sekarang ni saya nak borak dengan korang semua tentang the next crew member. Ya, saya tahu saya akan cakap pasal Yamato. Yes, memang saya akan cakap pasal Yamato. Siapa-siapa yang dah ikut channel ni, dia mungkin tahu yang, of course lah, kalau follow ID Studio tak tahu pasal benda ni, saya rasa korang bukan peminat ID Studio lah kot. Mungkin korang baru follow lah kot. Di mana kepada siapa-siapa yang tak tahu, daripada dulu lagi saya memang bagi satu hashtag dekat community One Piece ni. Bukan setakat dekat channel saya saja, tapi kalau korang perasan dekat channel The Show, channel Wibro banyak lah sebab saya banyak collab dengan dia. Channel Life of Pim, korang boleh tengok dekat situ dan korang boleh cari video-video lama lah. Tapi korang cari video yang ada Yamato lah. Jangan korang cari video yang tak ada Yamato. Memang tak ada lah hashtag tu. Korang cari hashtag Yamato for Nakama. Hashtag tu bermulanya di sini, di channel ini. Technically bukan channel ni lah, channel yang lama. Kepada siapa-siapa yang tak tahu, channel saya yang lama tu dah kena take down. Ada 5,000 subscriber tapi dah kena take down. So ini adalah channel baru. So kepada siapa-siapa yang belum subscribe tu, tekan butang subscribe kat bawah tu. Tak kena apa, tak kena bayar ke apa ke, korang just tekan je butang warna merah tu. Yang notification tu kalau nak tekan, kalau tak nak tekan tak apa. Asalkan korang tekan butang warna merah tu. Alright, so macam saya cakap tadi, Yamato for Nakama, itu tajuk besar dia. Adakah saya rasa Yamato akan sertai Straw Hat Pirate selepas chapter 1056? Kalau macam Abang Zafri, Abang Wibro kita, of course, dia dah here we go dah. Korang boleh check thumbnail video dia lah. Lawa tu dia edit tu lah. Korang boleh check tu kan. Okay, Saya tak tahu saya nak cakap apa guys. Saya nak dia join. Dan saya harap dia join. Saya tak boleh cakap saya confirm macam 100% the next chapter 1057 Yamato akan terus join ke apa ke tak. Kenapa? Sebab panel akhir dalam chapter ni guys. Yamato cakap yang dia akan pergi ke Luffy and the gang. Luffy and others dia cakap. By the time saya record video ni, official translation belum keluar lagi. So saya tak tahu the real word yang Yamato gunakan. Tapi dia lebih kurang macam yang TCB punya ni lah, TCB scan punya translation ni. So Yamato cakap yang dia akan pergi ke Luffy. Dia dah made up mind dia yang dia akan pergi ke Luffy. Dan dia nak hidup bebas seperti Oden. Jadi bila dia tinggalkan cliffhanger macam ni, ada banyak possibility sebenarnya.
Boleh je Yamato ni dia tak join Straw Hat, dia pergi buat crew dia sendiri ke, which is kalau Oda buat macam tu memang memang kelakar lah pada saya. Sebab saya tak rasa Yamato layak. Bukan layak lah, maksudnya macam tak sesuai lah Yamato ni sebagai orang yang jadi captain ke apa ke. Okay. Dan kemudiannya kalau Oda buat dia stay kat Wano, which is ramai orang juga tau nak benda ni. I mean kalau korang tengok Twitter, korang tengok Facebook ke, Instagram ke, TikTok, apa-apalah sosial media yang ada One Piece, Reddit ke apa ke, ada juga orang yang nak Yamato ni stay dekat Wano. Okay, korang fikir logik Saya cakap benda ni dah banyak kali dah, tapi saya kena ulang benda ni bagi mungkin korang fikir sikit. Yamato ni daripada kecil dia duduk dekat Wano, dekat Onigashima. Korang bayangkan daripada umur kecil sampai umur besar, saya umur 20 lebih, terperangkap dalam satu tempat. Konsep dia sama macam kita kena PKP. Okay, kita duduk kat rumah je, kita tak keluar rumah. Tapi kita at least pun paling-paling pun beberapa bulan je kan. Tapi Yamato ni bertahun-tahun guys. Bertahun-tahun. Dia tak pernah ada kawan, dia tak pernah tengok dunia luar. Apa yang dia tahu, dia hadap muka Kaido, dia ngadap tengkorak Onigashima tu je. Itu je yang dia tahu. So, korang yang nak suruh dia stay kat Wano ni, apa alasannya? Sebab nak suruh dia tolong Momo macam tu, nak suruh dia jaga Momo macam tu, tolong Akazaya sekali untuk jaga Wano. Guys, member kita tu, kakak kita tu, ataupun kakak lah, dia tu nak hidup bebas guys. Dia nak hidup bebas. Dia nak hidup macam Oden, dia nak hidup bebas. Sebab dia tak pernah keluar daripada Wano. Dia nak tengok dunia luar. Dia nak tengok dunia luar lah. Itulah paling senang nak cakap. So, kenapa kita ni kena halang dia untuk keluar? Dia ada option untuk keluar sekarang ni. Kaido dah tak ada. Dia dah tak terikat apa-apa. Jalan ada, which is join Straw Hat Pirate. So, biarlah dia pergi. Biarlah dia keluar. Biarlah dia join Straw Hat Pirate. Guys, come on. Sebab itulah saya cakap, kalau Oda buat dia ni somehow somewhere duduk dekat Wano, apa point dia letak karakter Yamato ni dekat dalam cerita One Piece? Macam saya marah Oda pula. Tak ada, saya tak marah Oda pun. Tapi, itulah point saya. Apa function karakter Yamato ni? Adakah karakter Yamato ni semata-mata kalau betul lah dia tak ikut Luffy, dia stay dekat Wano, adakah dia akan macam dia duduk dekat Wano ni? Maksud saya selama ni yang dia hypekan karakter Yamato ni adalah setakat untuk dia duduk dekat Wano, and then nanti final war ke, bila Luffy nak ambil Pluton ke apa ke, baru karakter dia muncul balik. Guys, banyak hint guys Yamato ni join Nakama daripada dulu lagi sebenarnya. So, bila dengan chapter ni, sebenarnya boleh cakap here we go dah sebenarnya. Walaupun saya tak cakap tadi saya tak confident, tapi sebenarnya kalau kita fikir-fikir balik, boleh here we go dah. Apa maksud here we go tu? Maksudnya dah nak confirm dah, sikit lagi macam tu. Okay, kita tengok satu-satu pasal Yamato ni lah. Okay, pasal Yamato ni first kita tengok waktu celebration Straw Hat, bukan Straw Hat, One Piece hit volume 100. Di mana kalau korang tahu, Ichiban Kuji, which is satu syarikat, dia keluarkan action figure tau. Action figure pasukan Mugiwara yang dekat panel ni. Panel ni yang korang boleh tengok ni. Ni ada gambar senang. Korang boleh tengok ni, panel ni. Ni, diorang buat gambar ni sebiji. Maksudnya ada action figure Nami, Sanji, Brook, Jinbei, Franky, Luffy, Chopper, Zoro, Robin, Usopp, semua ni lah. Crew Straw Hat, tapi yang bawah ni tak ada lah. Ni semua ni dengan exact position yang sama. Luffy macam ni, Zoro menghadap pedang macam tu, Usopp macam tu. Dia jual semua ni. Tapi guys, bila korang beli ni, korang akan dapat satu lagi action figure tambahan untuk masuk dalam kumpulan ni. Dan orang itu adalah Yamato. Itu dah satu clue yang Yamato akan join Straw Hat Pirate. And then bukan setakat ni saja. Bila korang beli barang-barang Ichiban Kuji ni, korang beli satu set ni, bukan setakat korang dapat action figure Yamato saja, tapi korang juga akan dapat free gift seperti tuala. Dan tuala tu adalah gambar setiap Straw Hat ni. Setiap Straw Hat ni punya gambar. Dan bila korang beli tu juga, bila korang dapat tuala tu, dan bila korang beli ni lah, korang kan juga dapat tuala Yamato bersama dengan set Straw Hat tadi.
Lepas tu kalau korang ada juga hadiah lain, bukan setakat korang dapat apa towel tu je. Towel tu kalau korang nak, korang boleh beli kat Shopee, ada kat Shopee. Dan pinggan. Pinggan hiasan tu pun, kalau tak salah saya ada pinggan hiasan Yamato, tapi itu ada gambar orang-orang lain jugalah, bukan Yamato saja. Tapi yang kuatkan lagi adalah towel tu, tuala tu. Korang beli tuala Straw Hat ni, korang beli action figure ni, korang dapat action figure Yamato, dan korang juga akan dapat tuala setiap muka Straw Hat Pirate ni dicampur dengan Yamato. Kenapa Yamato perlu dimasukkan ke dalam Straw Hat Pirate? Kenapa bukan orang lain? Kenapa tak Kaido ke, apa, Otama ke, Carrot ke? Kenapa Yamato? Okay, itu first lah. Second, connection dengan Ace. Itu saya tak payah cerita banyak lah, sebab korang boleh tengok One Piece episod 1015. Dekat situ kalau korang tengok, korang akan faham lah maksud saya. Dia punya deep connection dengan Ace tu, perhubungan persahabatan dia dengan Ace tu, itu dah jadi nakama dah lah. Dah ada hint dah kat situ. Yang ketiga, dia nak keluar, dia ada vision dia. Dia nak tengok luar, dia nak hidup bebas. And lepas tu soalan-soalan lah. Banyak lagi lah hint. Itu antaranya. Dan sekarang ni, yang last ni dekat sini. Okay. Yamato sesuai tak untuk Straw Hat Pirate? Sesuai. Bukan sebab saya minat dia, saya cakap dia sesuai. Bukan. Saya bukan jenis macam tu. Saya cakap dia sesuai adalah sebab kita kena fikir jauh, guys. Kita kena fikir jauh. Sekarang ni dengan Cross Guild ni pun, bagi sebagai Yonko, dah ada orang bawah dia kuat-kuat tau. Mihawk, Crocodile. Mana tahu lepas ni Weevil pun join? Mana tahu? Kita tak tahu. Weevil tu ada potensi tau join bagi. Edward Weevil tu. Bawah Hancock, korang tak payahlah cakap. Bawah Hancock tu mungkin dia akan sebelahkan Luffy sebab dia suka Luffy kan. Mungkin lah. Tapi ada possibility juga dia akan join bagi. Dia join Shanks. Tapi saya tak say join Shanks lah. Okay, tapi apa-apa pun, Yamato kena masuk Straw Hat bukan sebagai alliance, bukan sebagai Grand Fleet, ataupun bukan sebagai backup macam Akazaya daripada Wano ke apa ke. Bukan. Dia kena sebagai kru, disebabkan kru itu sendiri perlu kuat. Yes. Okay, saya tahu akan ada orang cakap, Bro Adam, Luffy dah kuat, dah nikah dah, Gear 5. Zoro dah ada Advance Hour Shokuhaki dah level second commander lah kan. Second commander pula, first commander, vice captain lah, senang cakap, vice captain. Sanji, dah kuat dah. Jinbei, dah ada dah. Kenapa? Tak cukup lagi ke Bro Adam? Tak cukup guys, tak cukup. Kita perlukan Yamato sebab lepas ni kita akan lawan dengan world government. Itu first. And then kita kena lawan Blackbeard Pirate. Blackbeard Pirate tu sendiri dah scary guys. I mean scary tu maksudnya dah kuat. Kita tak tahu lagi potensi Blackbeard Pirate tu sebab kita tak pernah tengok lagi Blackbeard Pirate tu like berlawan. I mean kita just tengok diorang highlight je, diorang lawan dengan pasukan Whitebeard Pirate yang dekat Edward, kalau tak silap saya. Kalau saya salah nama Edward tu, korang betulkan lah kat bawah. Lepas tu time dekat Marineford tu pun diorang tak sempat lagi nak lawan sebab diorang just face to face dengan Shanks kan. So dengan adanya Yamato ni, dia boleh lawan dengan Katarina Devon. Sebab Devil Fruit diorang ni hampir sama. Uguchino no Makami dengan Foxtail tu. So it is great match up Yamato dengan Katarina Devon. Okay. So jadi Yamato ni sesuai lah masuk Straw Hat Pirate. Itu je. Itu yang point saya sekarang ni. Alright. So guys, saya rasa itu je kot apa yang kita nak borakkan pada hari ini. Iaitu kita just cover pasal Cross Guild dan juga pasal Yamato ni lah. Dan insyaAllah saya akan buat video lagi macam ni, di mana borak macam ni. Tak diedit, tak ada apalah. Korang just boleh dengar je lah. Kalau korang drive ke, kalau korang tengah buat kerja ke apa ke, korang just boleh buka video ni, korang boleh dengar. So just dengar je lah. Macam podcast. Macam live macam tu. Memang tak diedit apa pun. So guys, itu saja daripada saya untuk video kali ni. Maaf kalau ada terkurang dalam video kali ni. Macam biasa, kalau saya ada tersalah fakta, korang boleh komen fakta yang betul kat bawah. Dan kalau ada benda yang korang nak tambah, ataupun korang ada pendapat korang ke teori ke apa ke, korang boleh tinggalkan kat bawah. Kita jumpa lagi dalam the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.